now we are going to the end of the day where we are going to discuss about the chi-square. As you know, in our previous discussion, we already talked about the chi-square in terms of its function. What is the function of the chi-square? The first one is test of independence. Testing for the goodness of fit. Itu yang pertama. Sorry. So yang pertama adalah testing for the goodness of fit. Goodness of fit ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah menguji beza kadar lah. Kita nak tengok ada perbezaan ke atau tak ada perbezaan. Kadar apa yang kita nak tengok ni? Saya ambil contoh. Sekejap lagi kita akan tengok ada tak perbezaan kadar lelaki dan kadar wanita. Macam itulah contoh. Kan, kita nak tengok bilangan tak boleh. Kita kena tengok kadar bilangan. So, macam mana nak tengok kadar bilangan ini? Kita akan tengok berdasarkan penggunaan chi-square. Yang kedua, kita akan cerita mengenai apa? Kita namakan dia sebagai test of independence, iaitu mencari perkaitan. Ataupun kita panggil sebagai perhubungan. Ataupun dalam bahasa saya, kebergantungan. Okey, kebergantungan lah. Itu adalah bahasa saya. Alright. Ataupun dalam bahasa Amerika kita panggil sebagai association. Okey. Jelas So now, let us begin with the first one of the chi-square test for the, testing for the goodness of fit. Okay, testing for goodness of fit. Okay, contoh aplikasi testing for the goodness of fit ni semudah ini kita dah tahu tadi kan, data kita adalah seperti berikut. Ni data kita kan. So kita nak tahu sekarang ini, ada tak beberapa data ini berbeza secara kumpulannya. Contoh macam yang berbeza secara kumpulan ni, katakanlah hazard ni tadi, hazard kita ada berapa? 0 sampai 5 kan. Nampak tu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Okay, kita akan buat hazard ni nanti menjadi 3 grup. Sekejap lagi kita akan buat hazard ni kepada 3 grup. Kita akan namakan dia sebagai low hazard ataupun low risk, medium risk dan juga high risk. So soalan pertama, macam mana nak jadikan dia 3 grup? Okay, saya tunjukkan kepada anda. Kalau anda boleh follow, anda follow. Anda tak boleh follow, anda berkicap sorang-sorang, faham? Okay, cara dia transform, recode into different variable. Transform, recode into different variable. Reset. Go to the score of occupational hazard. Masukkan occupational hazard dalam numeric variable. Namakan yang baru. Tulis hazard.new. Saya tekan change. So now hazard score are going to be as a categorical hazard. Defined as hazard.new. And then I'm going to go for the old and new values. Okay, tengok baik-baik apa yang saya akan buat. Saya akan letak value 5 sebagai 5. Saya akan tekan, 5 sebagai 5 pula. 5 sebagai 3. Saya akan tekan add. Okay, maknanya siapa yang nombor 5, dia akan saya letak nombor 3. Kemudian, saya akan buat, siapa yang nombor 4, dia adalah nombor 2. Siapa yang nombor 3, dia pun nombor 2. Siapakah yang nombor 2, dia adalah nombor 1. Siapa yang nombor 1, dia nombor 1. Siapa yang nombor 0, dia nombor 1. Siapa yang tak ada nombor, dia adalah 0 juga. Tak ada ini tak ada kena-mengena lah All ada value ni tak ada, saja je. Nak dengki awak. So dah siap. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah, salah buat sebab saya dah tertekan dia menjadi string. Pandai sangat. Lagi sekali. 5, 3, lagi 4, 2, lagi 3, 2, lagi 2, 1, lagi 1, lagi 0, 1. Okay, thank you very much for your help. So now I'm going to proceed with the continue button and proceed with the paste. So now what happened? Your data sekarang yang dalam bentuk risiko
hazard ni tadi, konon-konon 5 markah dia tadi ni telah berubah menjadi sama ada 1, sama ada 2 ataupun sama ada 3. Betul tak? Do not forget to run it. Otherwise dia tak keluar. So run, highlight dan tekan Ctrl R, maka telah wujud satu variable yang baru, iaitu 1, 2 dan 3. Di mana kita tak tahu 1, 2 dan 3 ni apa. Sama juga dengan stress.cat ini. Ya Allah, dia tak bagi label. Teruk betul saya ni. So saya kena bagi label semula. Stress.cat saya terlupa nak bagi. 1 sepatutnya adalah low, betul tak? 2 adalah stress. Betul? Kemudian saya tekan OK. Hazard.new ni tadi, jangan lupa untuk bagi juga kepada 3. 1 adalah low, 2 adalah moderate, kemudian 3 adalah high. Dan saya tekan butang OK. So now, when I'm going to the data view and click for this shark doodoo button, or we call it as the data, apa nama ni? Value label ni. So dia akan bertukar lah. Bila dia boleh bertukar macam ni, betul lah data kita. Okay? Dah sudah? So now, I'm going to analyze this data based on the facts that saya nak tengok ada beza ataupun tak ada beza taburan. Baik. Yang ini saya tak nak buat Saya tak nak buat. Saya nak simpan untuk awak yang buat. Saya nak bagi contoh yang lain. Faham? Okay. Contoh saya adalah seperti berikut. My example will be as follows. Saya nak tentukan sama ada taburan. Tengok ayat dia taburan lelaki dan perempuan sama ataupun tidak. Saya nak tahulah secara umumnya ada tak perbezaan kadar bilangan responden lelaki dan bilangan responden wanita. Itu persoalan dia. Kenapa kita nak buat benda ni? Example only. Nak tunjukkan macam mana nak membuat ujian perbezaan menggunakan chi-square. So apa saya punya null? Null dia sedikit berbeza dengan yang kawan-kawan lain. Null dia adalah apa? Kadar adalah sama. Faham? Maknanya proportion lelaki dan perempuan adalah sama. Itu dia punya null. Sebab null adalah hypothesis of origin. So saya punya alternatif adalah kadar adalah tidak sama. Ataupun ada setengah student dia akan tulis perkataan berbeza pun boleh juga. Faham tak? Ada student juga nak buat perkataan kadar adalah sama sahaja. Boleh juga. Kadar adalah bezanya tidak wujud. Macam itulah. Itu pun betul juga. Jangan confusekan diri sendiri lah. Itu je lah kesimpulan yang saya nak cakap. Kadar adalah sama ataupun dia punya alternatif kadar adalah tidak sama. Itu null. Alternatif macam biasa. Kemudian alpha 0.05. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Report ataupun run lah. Run and report. Siapa yang anda kena report? Chi value dan juga P value. Chi value ni anda boleh kira Anda boleh kira menggunakan formula observe minus expected, the power of 2 divided by the expected, you sum of it. Itulah. Ni saya kena ngajar student memang mengira manual ni. Alright. Regardless of that, kita akan pergi pada step nombor 4 adalah decision dan yang terakhir adalah conclusion. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian, mari kita buat untuk contoh eksperimen taburan lelaki dan taburan perempuan bagi maksud berikut. Analyze non-parametric legacy dialog chi-square. And then kita masukkan gender dan masukkan ke dalam test variable. Okay, test variable. Kemudian kita akan tekan butang paste lah. Itu saja. Sekejap, sorry. Pergi ke option, ada apa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak payahlah, tekan paste saja. So apabila anda buat demikian, maka apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi? Dia akan keluarkan sinteks dan anda boleh buat analisa yang berkenaan untuk hipotesis kadar wanita sama. Kadar wanita adalah tidak sama. Itu alternatif dan juga kita punya apa nama ni? Null lah. Null kita adalah sama. Alternatif kita adalah tidak sama. Nampak tak? Lelaki 13, perempuan 12. Siapa kata tak ada beza? Ada beza lah. Nampak tu? 13 dan 12. Tak ada. Tak percaya, kira pakai chi-square. Kita kira pakai chi-square, ia benar. 0.841 ini adalah lebih besar ke kurang daripada alfa? Lebih besar. Tolak ke gagal menolak null? Gagal menolak null. Null kita apa?
Pandainya, ya Allah ya Tuhan. Kadar adalah sama, betul? Oleh itu kita akan kata laki dengan perempuan sebenarnya sama je, lebih kurang. Maknanya kalau ada orang argue saya, awak punya populasi bias sebab lelaki awak lebih banyak perempuan. Jawapan dia adalah itu tidak benar kerana proportion statistiknya menunjukkan dia adalah kadarnya lebih kurang sama. Faham Okey. Saya perlu cerita sikit lagi. Untuk chi-square ni, tadi saya kata pertama adalah untuk uji beza apa dia? Kadar. Beza kadar ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua contoh dan penggunaan. Pertama, beza kadar setara. Kedua adalah tidak setara. Setara ni maknanya macam mana? Lelaki dengan perempuan, kita tahu dia adalah setara. Maknanya kita tahu lelaki 50%, perempuan 50%. Jelas? Okey, apa pula aplikasi tidak setara? Contoh aplikasi tidak setara. Pada tahun 2021, lelaki adalah lebih kurang 40%, perempuan adalah lebih kurang 60%. Maknanya 0.4 dengan 0.6. Tengok ini tidak setara tau. Bila tidak setara, makna dia pada tahun 22 yang saya nak tahu, saya kena jadikan 2021 ni sebagai STD. Apa STD? Standard. Ataupun kita punya ref pandai. Saya suka jawapan tu. So, apa beza dia tadi? Dekat sini, kalau anda tengok, non-parametric legacy dialog, kita ada perkataan yang dipanggil sebagai all categories are equal. Ataupun anda boleh pilih yang bawah ini, maknanya 0.4 dan juga lagi satu 0.6. Sebab ini adalah kadar yang tidak sama. Sebab saya cuba nak bandingkan data yang saya collect ni pada tahun 2022 sama tak dengan perkadaran yang dicadangkan oleh National Standard of Stressfulness contoh. So bila saya buat macam ni, apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat data yang dibandingkan dengan standard. Standard di sini merujuk kepada kadar yang pernah diuji pada kajian yang lepas. Ini contoh. Dia ada 13, dia ada 12, 10 dengan 15 ni ambil daripada mana? 10 dengan 15 ni berdasarkan kadar yang sebelum ini, iaitu lelaki 0.4 atau 40%, perempuan adalah 0.6 iaitu 60%. Faham tak? Perubahan dia dekat situ je. Kadar sama atau kadar tak sama. Alright, jelas? Baik, kalau tak jelas, sila buatlah latihan ini. Sila buat latihan sekarang, tentukan sama ada wujud tak perbezaan persepsi risiko antara kumpulan low, medium dan high. Dipersilakan. Buatlah. Dah siap dah?